Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Berikan saya yang diberi nama Muhammad Arif Irfan bin Amir 9 minit beraksi nescaya dapat saya tawan seisi dewan pada hari ini. Terlebih dahulu, sekalung apresiasi buat barisan intelektual kehakiman yang bervisi, para cendekiawan yang disanjungi, seterusnya sidang pendengar yang dikasihi, tetap di hati. Hadirin sekalian, jika dan saat ini saya bukannya peminato fasih hebat melontar idea dan pandangan. Saya cumalah insan biasa yang terpilih ke atas pentas ini untuk merungkai serta memperincikan komponen-komponen maudhu diskusi kita pada hari ini. Belia cemerlang negara terbilang. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, nescaya akan ku goncangkan dunia. Itulah baik kata semangat yang pernah diungkapkan oleh Pak Soeharto, Presiden Indonesia suatu masa lalu, yang menggambarkan persona pemuda dan belia dalam merubah dunia. Hadirin sekalian, secara literal dan kontekstual, saya mentakrifkan belia cemerlang mendukung makna belia yang bukan sahaja berpengetahuan dan berkemahiran, tetapi juga mempunyai pegangan untuk sahsiah diri dan integriti yang tinggi. Manakala negara terbilang secara konsep membawa maksud, negara yang kita cintai ini adalah sebuah negara yang terkemuka, terkenal dan dikenali oleh negara-negara di luar. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan belia cemerlang yang dapat mengangkat negara ke puncak terbilang? Dengan mengupas segala persoalan, 3 indikator perdana akan saya utarakan. Warga dewan yang saya muliakan, indikator pertama saya, belia berilmu bersulam berkemahiran. Negara diangkat puncak gemilang. Ilmu dan pengetahuan adalah syarat nombor wahid untuk membina negara terbilang. Ilmu dan pengetahuan kehidupan belia ibarat pohon sakura di tengah padang pasir. Kontang layu tiada bermaya. Hadirin, siapa sangka, siapa menduga bahawa belia negara telah menyemarak budaya ilmu di persada dunia. Pernah anda mendengar nama belia manis negara Profesor Madya Dr. Nur Adlika binti Ainul Anwar, penemu lohong hitam di galaksi NGC 1448, namanya yang mula dikenali pada tahun 2017 kerana penemuan yang begitu menakjubkan ketika penyelidikan doktor falsafahnya dalam bidang astrofizik di Pusat Astronomi Ekstragalaktik Jabatan Fizik Universiti Durham, United Kingdom, sehingga mendapat liputan media di seluruh dunia. Inilah contoh belia cemerlang yang mengangkat negara ke persada terbilang dengan ilmu di dada. Bak kata pujangga lama, benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Tuntasnya, beliau berilmu mencipta peluang, meneroka kebilangan, membentuk negara terbilang. Hadirin yang dimuliakan, indikator kedua kini dilakar, memanjangkan diskusi. Belia bersahsiah unggul citra negara terbilang. Sistem pendidikan negara bercita-cita melahirkan bukan sahaja insan berilmu pengetahuan, malahan mestilah berhias sahsiah unggul berakhlak luhur. Bak kata bijak pandai adab mendahului ilmu. Hadirin yang mulia, sahsiah unggul merupakan aset negara. Malahan Rasulullah diutus antara lain menyempurnakan akhlak mulia manusia. Lantaran itu, golongan beliau pula dididik, dibimbing dan diasuh dari awal dengan pendidikan akhlak yang tersusun rapi untuk melahirkan generasi Rabbani. Marilah kita ambil contoh. Adakah hadirin mengenali Allahyarham Ahmad Amar bin Ahmad Azam, seorang tokoh yang menabur bakti dalam pelbagai program khidmat masyarakat di pelbagai negara. Budinya mengharum mekar di serta pelosok dunia. Malahan kematiannya pasti dicemburui oleh ribuan insan. Kerana sahsiah unggulnya, maka kerajaan Turki telah memberikan penghormatan jasadnya untuk disolatkan di Masjid Eyüp Sultan dan dikebumikan di perkuburan Eyüp yang menempatkan jasad lebih 60 sahabat Rasulullah. Tidak cukup dengan itu,
kerana sasiah yang unggul dan jasa beliau terhadap Islam moderat di Malaysia dan Turki. Beliau dianugerahkan 2 anugerah sempena Maulidur Rasul 1435. Sultan Abdul Halim Muazzam Shah menganugerahkan beliau anugerah Maulidur Rasul kebangsaan. Sementara Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj menganugerahkan beliau anugerah khas Saidina Ali. Telah terang lagi bersuluh, beliau cemerlang seperti Ahmad Amar pasti mengangkat citra negara bersada terbilang. Hadirin yang dimuliakan, indikator ketiga, resepi belia cemerlang negara terbilang pastinya tidak lengkap jika tidak direncahi dengan belia berjati diri kental, berintegriti tinggi. Jati diri dan integriti adalah 2 perisai diri yang akan menonjolkan ciri-ciri peribadi yang unggul seperti amanah dan jujur. 2 sifat ini akan melonjakkan negara terbilang di seantero dunia. Tidakkah kita inginkan agar negara Malaysia yang tercinta ini dikenali kerana warga belianya berjati diri dan berintegriti? Pastilah itu menjadi idaman warga yang cinta akan negara ini. Sebagai belia pewaris negara, marilah kita bangkit membersih citra negara dan menghiasi peribadi belia dengan jati diri dan integriti tinggi. Belia mestilah membenci rasuah dan penyelewengan agar kita dapat menjulang negara kembali duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara berintegriti tinggi seperti Denmark, New Zealand dan Finland yang indeks persepsi rasuahnya mencatatkan skor 88 daripada 100. Pastinya dengan iltizam dan tekad yang tinggi, kita sebagai belia pasti dapat menjulang negara kembali terbilang. Hadirin sekalian, kesimpulannya belia cemerlang pastilah dapat melonjakkan nama negara bersedar dunia. Saya menyuruh kepada semua belia, marilah kita berganding tangan menggalas amanah sebagai pewaris negara melakar kejayaan gemilang. Jelas sekali bahawa belia negara generasi kini akan menentukan hala cara pembangunan dan corak kepimpinan negara pada masa akan datang. Di samping itu, ilmu, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan golongan belia harus juga mempunyai sikap dan nilai yang positif seperti berintegriti dan berjati diri demi membina sebuah negara yang terbilang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.